Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to my video. Terima kasih kerana nak menonton video ini dan pastikan korang tekan button subscribe untuk pastikan anda tidak terlepas dengan konten-konten yang seperti ini pada masa akan datang. Kalau anda suka video ni, tolonglah like. Kalau anda suka video ni, bolehlah share. Kalau anda rasa ada pandangan terbaru daripada anda yang lebih bernas, yang lebih berasas, boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. So, video hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang satu fakta yang kita jumpa dekat internet, di mana Firaun pernah membina bangunan menara yang setinggi 15 km. Dan benda ni banyak ditentang oleh golongan netizen lah. Dan salah seorang daripadanya, tak nak sebutlah siapa. Cuma kita nak kongsikan dekat sini, saya nak kongsikan dekat anda semua tentang fakta-fakta yang diberi berasaskan sains moden sekarang. Jadi kita akan tengok logik atau tak Firaun boleh buat bangunan menara setinggi 15 km. Sebenarnya ada satu video dalam YouTube yang menceritakan tentang Firaun bina bangunan 15 km tingginya ni. Jadi benda ni sangat-sangat viral dan disebabkan tu saya jumpalah beberapa sumber yang berasaskan sains. So kita nak videokan benda ni sebab saya tahu ada di antara you guys di luar sana yang memang tak suka membaca. Jadi tengok video ni, kalau bosan-bosan buat macam podcast. Sebab pertama yang membuatkan menara setinggi 15 km ni adalah satu benda yang tak logik adalah secara umumnya pada kadar ketinggian 2.1 km daripada tanah sehingga ke langit, 2.1 km, manusia sebenarnya dah mengalami kesukaran untuk bernafas sebab kandungan udara adalah sangat tipis. Sebab tu kalau you guys tengok dekat mana-mana dokumentari, bila ada golongan yang nak mendaki bukit, gunung, mereka memerlukan bantuan pernafasan, bawa tong oksigen lah, one set. Disebabkan masalah ni lah kesukaran untuk bernafas pada altitude yang tinggi. Kemudian pada tahap ketinggian 8 km, sebenarnya tubuh manusia akan gagal untuk berfungsi dengan baik disebabkan oksigen tak cukup. Ketinggian seperti ini dikenali sebagai dead zone oleh para pendaki gunung. Sedangkan gunung yang paling tinggi kita tahu setakat ni dalam dunia adalah Gunung Everest yang tingginya sebanyak 8.8 km daripada aras laut. Menara Firaun 2 kali ganda, geng. Orang nak panjat Gunung Everest pun dah macam-macam masalah dia orang hadapi kat atas, dengan bantuan pernafasan lagi lah, apalah, sejuk, angin kuat. Jadi 15 km macam mana rasanya, guys? Jadi untuk membina menara yang tingginya 15 km tu, kalau orang buat kerja dekat atas, mereka memerlukan bantuan pernafasan. Dan ketika itu dikatakan teknologi belum ada lagi. Teknologi pernafasan yang terbaik macam kita lalui, macam yang kita ada pada zaman sekarang ni, tak ada pada ketika zaman Firaun tu. Kemudian yang nombor 2 adalah keadaan atmosfera yang sangat melampau. Pada altitude tinggi, atmosfera bumi ni dah tak sesopan. Sesopan guys bahasa. Dah tak sesopan dengan atmosfera yang ada di kawasan kita sekarang di aras laut. Pada ketinggian 10 km, kelajuan angin adalah sangat laju, sehingga lebih kurang dipercayai kelajuannya adalah 72 hingga 90 km sejam. Sangat kuat angin macam tu, guys. Kalau you guys nak rasa macam mana laju dia 72 hingga 90 km sejam tu, korang bawa je kereta, keluarkan kepala korang kat tingkap. Macam tu lah rasa dia. Boleh tak korang duduk di atas sebiji kereta yang sedang berkelajuan 70 km sejam? Agak-agak stable tak? Boleh tak berdiri secara stabil? You guys boleh fikir sendiri kan? Kemudian you guys kena tahu di mana suhu akan semakin rendah. Makin tinggi tu panas, suhu makin rendah tu sejuk. Kalau semakin tinggi kita berada dekat permukaan atmosfera ni, semakin tinggi semakin sejuk. Dengan ketinggian 15 km tu kan, dianggarkan suhunya sehingga negatif 50 darjah Celsius. Sedangkan takat beku kita 0 darjah Celsius. Dekat 0 darjah dah jadi air batu. Agaknya kalau you guys berada dekat negatif 50, bukan air batu lagi, guys. Mungkin korang dah jadi besi. Kemudian dengan suhu yang rendah tu, kita yakin dalam sains ianya memang dah tahap beku. Bila tahap beku, boleh tak you guys buat kerja dekat atas tu dalam suhu yang sangat sejuk, beku, lantai yang licin disebabkan dah jadi air batu, dah jadi ice, frost? Logik tak logik? 15 km, you guys fikirkan. Kemudian yang ketiga, kita boleh nilai dari kemampuan kudrat manusia. Mungkin ada di antara anda yang pernah naik bangunan 10 tingkat dan kita anggap lebih kurang satu tingkat tu 4 meter angkat barang lah. Bayangkan mak korang suruh beli barang, lepas tu angkat barang sampai ke tingkat 10. Rasanya macam mana? Penat tak penat? Okey, untuk bangunan yang setinggi 15 km ni, ianya akan menghasilkan 3,750 tingkat.
lebih kurang lah, dan memerlukan lebih kurang 93,000 anak tangga. Jadi guys, bayangkan ketinggian seperti itu, seorang manusia perlu mengangkat barang-barang alat binaan. Mungkin nak angkat batu, nak angkat simen, nak angkat hammer. Boleh tak boleh? Kalau nak tahu boleh tak boleh, cuba korang naik ke LCC dulu. Boleh tak boleh? Pakai tangga biasa je. Kalau rasa tak boleh, you guys boleh fikir sendiri. Jadi kalau dikira dengan kelajuan normal, seorang manusia boleh menaiki tangga, ianya memerlukan 26 jam daripada bawah sampai ke atas. Semata-mata nak buat kerja dekat atas 26 jam guys, tanpa henti. Perjalanan korang nak sampai ke puncak menara tu. Kemudian nombor 4, dari segi bahan binaan yang masih kuno. Menurut sains, pada zaman itu mereka masih menggunakan tanah liat disertai bitumen sebagai mortar. Kalau nak diikutkan, batu bata yang diperbuat daripada tanah liat ni sangat lemah kalau berdepan dengan suhu yang rendah. Sebab batu bata yang diperbuat daripada tanah liat ni akan menyerap lembapan, dan lembapan itu pula sejuk. Bila sejuk, dia akan beku. Bila beku, korang tahu kan, dia akan rapuh, mudah pecah. Jadi kuat tak kuat batu bata yang diperbuat daripada tanah liat duduk di kawasan yang tinggi dan sejuk? You guys boleh nilai sendiri. Dan saintis juga membuktikan pada zaman itu tiada kajian, tiada apa-apa kajian yang membuktikan mereka mampu membuat satu bahan binaan yang kalis beku. Kemudian yang nombor 5 adalah saiz dia besar atau kecil apabila nak membina satu bangunan yang tingginya sehingga 15 km. Untuk satu bangunan, untuk satu menara yang tingginya 15 km, pastinya dia memerlukan satu tapak yang sangat-sangat besar dan stabil. Kemudian bila ianya besar, pastinya menara itu memerlukan satu struktur bawah tanah yang sangat-sangat dalam dan kukuh untuk mencengkam bangunan itu di bahagian bumi dan memastikan kekukuhan berdasarkan ketinggian menara itu sebanyak 15 km. Berapa dalam piling yang boleh dibuat di bawah tanah? Berapa kilometer dia perlu buat? Logik tak logik? Mungkin ada di antara anda seorang kontraktor binaan boleh jawab persoalan ini. Bangunan tinggi 15 km, berapa dalam piling nak kena buat? Cuba kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Sedangkan keadaan tanah dan teknologi yang ada pada masa kini, kita masih belum mampu membina satu bangunan yang tingginya lebih daripada 1 km. Apatah lagi 4,000 tahun yang lalu. Nombor 6, tiada kesan peninggalan. Kalau menara yang setinggi 15 km ini pernah dibina dan kemudian mungkin dah runtuh, pasti ada kesan bahan binaan dia, tapak pembinaan dia. Mana? Semua orang atau pakar arkeologis pasti akan jumpa kesan tapak binaan tu. Tapi sampai sekarang masih tak jumpa. Dekat mana? Pada dahulunya, para arkeologis sudah pun menemui runtuhan Ziggurat Etemenanki yang kerap dikaitkan dengan mitos menara Bible di selatan Iraq. Tapi ahli akademik moden berpendapat berdasarkan struktur asas dan keadaan tanah, zigurat itu takkan tinggi melebihi 70 meter. Jadi struktur bangunan yang tingginya 15 km tu memerlukan struktur tanah tapak yang sangat-sangat besar. Korang boleh bayangkan tak? KLCC tu tinggi mana? Tengok tapak dia besar mana. Menara 118 tu lagi tinggi dan tengok tapak dia besar mana. Kalau 15 km ni memang confirm besar guys. Berganda-ganda besarnya. Agaknya 10 kali padang bola mungkin boleh jadi. Lepas tu pilingnya cukup dalam. Jadi kesan binaan ni, struktur asas tapak ni masih belum dijumpai sampai sekarang. Jadi nampak tak logik menara yang tingginya 15 km. Kemudian nombor 7 yang terakhir adalah kos masa dan tenaga yang sangat-sangat tak munasabah. Bab kos modal, katakanlah ketika itu Firaun ni sangat-sangat kaya. Tak ada masalah mengenai kos, mengenai modal yang diperlukan untuk membuat satu menara yang tingginya 15 km. Sedangkan piramid Giza yang tingginya 146 meter sahaja. 146 meter saja memerlukan 100,000 hamba abdi dan memerlukan tempoh 20 tahun untuk dibina pada zaman ketika itu dengan teknologi yang ada ketika itu. Kemudian kena tahu, bekalan tenaga hamba ini diperlukan berterusan. Tapi secara logiknya kita takkan berterusan. Tak mungkin ada seorang hamba yang mampu buat kerja berterusan selama 20 tahun. Jadi bekalan tak boleh putus, bekalan hamba ni. Mereka pun perlu makanan dan tempat tinggal untuk melakukan kerja-kerja pembinaan tersebut. Kalau diikutkan daripada piramid Giza punya jumlah keperluan tenaga dan tinggi dia, dengan 15,000 km punya bangunan, memerlukan masa berapa banyak guys? 2,000 tahun. Logik tak logik? 2,000 tahun. Itu pun berdasar daripada teknologi yang ada pada ketika zaman Firaun tu. 2,000 tahun. Memang pisang nak siap. Okeylah, kita boleh katakan di mana orang-orang yang terlibat dalam pembinaan ni boleh duduk dekat atas menara tu. Duduk je selama 20 tahun untuk siapkan kerja menara tu. Tapi
Bayangkan, macam mana nak dapatkan bekalan makanan yang mencukupi dekat atas sana. Jadi memerlukan orang untuk turun naik. Jadi dekat bahagian ni, kita dah tak boleh brain lagi. Ada puak-puak yang duduk dekat atas nak meneruskan kerja tu, dan berapa orang lagi kita perlukan yang berada di tanah untuk naik ke atas untuk memberi bekalan-bekalan makanan. Dekat sini kepala dah mula sakit lah kalau nak fikir. Dengan hujah-hujah yang diberi ni, debat yang diberi adalah sangat tidak logik, di mana kalau Firaun mampu membina bangunan setinggi 15 km. Tapi dalam Al-Quran pernah dinyatakan di mana Firaun menyuruh Haman untuk buat menara. Tapi tiada sebarang ayat ataupun hadis yang menyebut bahawa Haman ada membuat menara itu. Jadi bagi saya sendiri, untuk bangunan yang setinggi 15 km ni agak macam logik tak logik lah. So adakah anda percaya? Macam biasa, saya tak memerlukan anda percaya dan saya tak memerlukan anda untuk tidak percaya. Anggap sekadar info, anggap sekadar historical knowledge, dan anggap sebagai hiburan sahaja. Jadi guys, kepada anda yang menonton video ini daripada mula sampai habis, aku ingin mengucapkan terima kasih sebab sanggup support channel ni, sanggup tengok video ni. Dan kepada anda yang mungkin suka konten-konten seperti ini, bolehlah tekan subscribe dan tekan bell notification supaya anda tak akan terlepas dengan update-update baru video yang akan dikeluarkan dalam channel ini. Itu sahaja video untuk kali ini. Assalamualaikum.